Sayu hati apabila seorang majikan telah memukul dua orang pekerjanya hanya kerana mereka berpuasa pada hari pertama bulan Ramadan. Bukan sahaja dipukul, malah diacukan pistol ke arah mereka serta diarahkan memilih antara dirinya atau Tuhan. Geram bukan? Mari kita ikuti kisah ini. Dua pengawal keselamatan mendakwa ditampar, dipukul dan diacukan pistol oleh majikan mereka berbangsa Cina yang bukan beragama Islam pada 13 April 2021. Dalam kejadian jam 10 malam itu, kedua-dua mangsa ditampar dan dimarahi apabila memberitahu mereka berpuasa selepas ditanya sama ada mereka berpuasa atau tidak ketika berada di lobi residensi 1KL Jalan Pinang. Selepas mengaku mereka berpuasa, kedua-dua mangsa kemudian mengikut suspek yang berusia 43 tahun itu ke rumahnya di Batu Nilam Kelang, Selangor sebelum dipukul dengan sebatang rotan dan diacukan dengan sepucuk pistol. Kedua-dua mangsa mengalami lebam pada bahagian belakang badan dan telah mendapat rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa terbabit bekerja di sebuah syarikat dikenali sebagai GMP Kaisar Security Sendang Berhad dan dilantik sebagai pengawal peribadi kepada suspek. Kedua-dua mereka sudah bekerja dengan suspek selama 3 hingga 7 tahun lalu dan punca kejadian dipercayai akibat suspek tidak suka mangsa dan rakannya berpuasa pada bulan Ramadan dan memaksa mereka untuk tidak berpuasa. Suspek juga telah merampas sepucuk pistol milik seorang daripada mangsa dan mengacukannya ke arah mangsa sambil membuat ugutan bunuh. Menurut mangsa, kedua-dua mereka dijadikan seperti show. Suspek siap cakap, "You mahu pilih Allah ke mahu pilih saya?" Lelaki berkenaan mendedahkan dia dipukul di hadapan pekerja lain. Suspek memberitahu jika dia membuang mereka berdua. "Adakah Allah boleh tolong? Dia bertanya Duit yang diterima itu adakah dari Allah atau dari dia?" Pada 14 April 2021, suspek utama dikenali sebagai Chung Chi Yang, 43 tahun, telah ditahan pihak polis sekitar pukul 8.20 malam bagi membantu siasatan. Selain itu, polis juga menahan 3 suspek lain dipercayai terbabit dalam kejadian ini. Mahkamah Majistret Kelang membenarkan permohonan polis untuk menahan remas semua 4 suspek selama 3 hari. Penahanan 4 suspek membongkar sedikit pinjaman wang tidak berlesen atau ahlong serta judi haram membabitkan kumpulan itu. Suspek utama dipercayai menjalankan aktiviti perjudian dalam talian. Selepas tangkapan dilakukan, pihak polis membuat pemeriksaan dan menemui sejumlah 12,500 keping wang tunai mata wang dolar Amerika Syarikat serta 100 keping jongkong emas seberat 1 kilogram sekeping. Jumlah keseluruhan rampasan itu dianggarkan bernilai 28.45 juta ringgit berdasarkan harga emas semasa. Turut dirampas adalah sepucuk pistol, 10 peluru, 5 telefon bimbit dan rotan yang dipercayai digunakan untuk memukul mangsa. Individu terbabit dikatakan kepala sindiket yang sudah menjalankan perniagaan haram itu sejak 5 tahun lalu di beberapa lokasi di negara ini. Suspek terbabit dikatakan menjalankan kegiatan nombor ekor tidak berlesen dan penggunaan pengawal peribadi sebagai perlindungan daripada musuh perniagaan. Individu terbabit menjalankan operasi haramnya di beberapa tempat termasuk di Perak, Kuala Lumpur dan Pahang. Pada 22 April 2021, suspek didakwa di Mahkamah Majistret. Chung Chi Yang, 43 tahun yang juga ahli perniagaan didakwa dengan 5 pertuduhan, manakala pembantunya Chong Hee Wan, 43 tahun didakwa dengan 2 pertuduhan. Berdasarkan pertuduhan pertama, Chi Yang didakwa menakutkan secara jenayah terhadap Muhammad Azmi Nizam Zulkifli, 44 tahun dengan ugutan hendak menyebabkan kecederaan parah sambil mengacukan pistol ke arah mangsa. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun dan denda atau kedua-duanya sekali. Tertuduh turut didakwa dengan 2 pertuduhan bersubhat bersama Hee Wan dengan mengarahkan mencederakan Ahmad Syamsul Zailani, 27 tahun dan Muhammad Azmi Nizam menggunakan rotan. Oleh itu, dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 109 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 324 Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana 2 daripada hukuman itu bagi setiap pertuduhan.
Selain itu, tertuduh didakwa mengeluarkan kenyataan dengan niat yang disengajakan untuk melukakan perasaan keagamaan terhadap Muhammad Azmi Nizam dan Ahmad Syamsuri. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 298 Kanun Kesiasaan yang jika sabit boleh dihukum penjara selama setahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Chi Yang juga didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan kerana sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Muhammad Azmi Nizam yang memperuntukkan hukuman penjara selama setahun atau denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Hindwan pula didakwa dengan 2 pertuduhan kerana menyebabkan kecederaan terhadap Muhammad Azmi Nizam dan Ahmad Syamsuri. Bagi setiap pertuduhan itu, dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan penjara sehingga 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman itu. Kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di luar halaman rumah nombor 2A Lorong 9L, Jalan Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi antara jam 10.30 malam hingga 11.30 malam 13 April 2021. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Ashar Asy'ari Kamarul Zaman dan Muhammad Fakhrul Razi Ahmad di hadapan Magistrate P. Sarulata. Kedua-dua tertuduh pula diwakili Peguam Jackie Loy dan Abdul Hakim Aiman. Terdahulu Ashar Asy'ari memohon mahkamah mengenakan ikat jamin RM200,000 bagi setiap pertuduhan terhadap Chi Yang dan RM100,000 bagi setiap pertuduhan ke atas Hivon. Selain kedua-dua tertuduh perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melaporkan diri di balai polis. Bagaimanapun peguam tertuduh merayu supaya jumlah ikat jamin itu dikurangkan kerana kedua-duanya perlu menyara keluarga. Tertuduh turut menghidap kanser usus, darah tinggi dan insomnia selain perlu menjaga ibu bapa yang uzur. Sarulata bagaimanapun mengarahkan tertuduh pertama membayar RM50,000 untuk semua 5 pertuduhan manakala tertuduh kedua dikenakan ikat jamin RM20,000. Malang bagi suspek Chu Chi Yang apabila dia ditahan semula oleh polis bagi membantu siasatan. Dia ditahan selepas membayar ikat jaminnya di kompleks mahkamah sekitar pukul 4.30 petang. Dia ditahan pasukan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman bagi membantu siasatan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Sejurus ditahan semula, tertuduh kemudian dibawa ke Bukit Aman untuk disiasat berhubung rampasan sejumlah 100 kg jongkong emas dalam rumah suspek di Bukit Tinggi, Kelang. Tidak cukup dengan kes pukul pengawal peribadinya, pada 13 April 2022, suspek utama bersama 6 individu termasuk 2 wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen atas 7 pertuduhan berkaitan kes pengubahan wang haram dalam pengumpulan dan pemilikan harta hasil daripada kegiatan judi haram. Kesemua tertuduh membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Helena Sulaiman. Mengikut kertas pertuduhan, Chu Chi Yang dan isterinya Lim Li Cheng menggunakan sebuah premis sebagai operator mesin judi. Ahli perniagaan itu dan pasangannya dituduh melakukan kesalahan terbabit di Bandar Botanik Kelang pada 15 April 2021. Chong juga turut dituduh bersama isteri dan ibunya Tang Kui Eng, 65 tahun, serta 4 lagi lelaki atas dakwaan memiliki 6 kereta mewah hasil daripada aktiviti haram berkenaan, iaitu 3 kereta Bentley, masing-masing sebuah kereta BMW X5, Toyota Alphard dan Honda Accord yang didaftarkan di bawah nama 6 individu lain. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Haris Ong Muhammad Jeffrey Ong, manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam Aidil Akmal Syaridan, Izzat Zulkafli dan Ahmad Faiz Munawar. Haris Ong mencadangkan kepada mahkamah supaya menetapkan wang jaminan sebanyak RM100,000 diberikan kepada Chung, manakala tertuduh lain dikenakan RM50,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan pasport diserahkan kepada mahkamah. Aidil Akmal bagaimanapun memohon agar kesemua tertuduh dikenakan ikat jamin sebanyak RM10,000 setiap seorang dengan seorang penjamin. Helena membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin RM20,000 setiap seorang dan perlu melaporkan diri ke balai polis berhampiran setiap 2 minggu sekali serta pasport diserahkan kepada mahkamah. Nampaknya kesemua jenayah yang dilakukan oleh Chung Chi Yang bersama koncong-koncongnya masih di dalam perbicaraan. Dengan jelas suspek sememangnya melakukan kesalahan jenayah. Jika terlepas, apa lagi yang kita harapkan daripada sebuah keadilan dari institusi mahkamah? Sekian, terima kasih.